ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di sini pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Bimbingan Penghayatan dan Kesempurnaan Solat yang telah disusun oleh Ustaz Johari Yaman. Jadi insya-Allah tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pada muka surat 235. Baik, saya dah tanda lah. Ya. Baik. 239. 235. Ke-9. Okey, baik. Ini kita masih lagi dalam perbahasan wirid kan? Wirid selepas salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wirid yang ke-9, ini ayat kursi lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah itu tiada Tuhan, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, iaitu Tuhan yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya ni kita kena faham di sudut akidah kita lah, iaitu Allah Ta'ala tak memerlukan kepada mukhassis ataupun mujid. Apa makna mukhassis ataupun mujid? Iaitu Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Tu maknanya. Makna berdiri dengan sendiri tu. Itu di dalam perbahasan sifat qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Dalam bahagian salbiah untuk pengajian sifat 20. Baik. Tuhan yang hidup, yakni maha hidup dan berdiri sendiri. Tidak pernah dia mengantuk dan tidak pernah tidur. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama seperti makhluk, dengan makna terlepas sedikit pun daripada kekuasaan Allah Taala. Tak ada satu pun. Tak ada satu apa pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dengan makna semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup memberi syafaat pertolongan melainkan dengan izinnya. Maknanya semua sahaja syafaat baginda Nabi SAW itu pun dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah mengetahui semua yang telah berlaku dan yang akan berlaku, semua di dalam ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk yang dapat mempunyai pengetahuannya kecuali dengan kehendaknya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu itu sedikit sahaja dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kursi pemerintahannya meliputi seluruh langit dan bumi. Tidak ada kesulitan baginya untuk memelihara kedua-duanya, yakni langit dan bumi. Dan dia maha tinggi lagi maha agung. Itu dalam suratul Baqarah. Fadilatnya,
Sesetengah riwayat menyatakan bahawa semua ayat kursi diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia diiringi oleh 4,000 malaikat. Ada juga riwayat yang mengatakan seramai 80,000 malaikat, ya. Nak menunjukkan keagungan ayat kursi ni. Nak diturunkan wahyu Allah Ta'ala, itu ada setengah daripada ayat-ayat Al-Quran itu, dia ada pula kita kata apa, pengiring-pengiring dia, ya. Antara pengiringnya yang mengiring ayat kursi ni, sampai dikatakan 4 hingga 80,000. Kerana kebesaran dan betapa mulianya serta pentingnya ayat kursi ini, pada masa itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Thabit, dipanggil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkannya. Baik. Pada saat itu juga syaitan-syaitan menjadi kelam kabut dan keluh kesah, serta mereka sendiri tidak mengetahui apakah yang menyebabkan suasana begitu menggelisahkan mereka. Maka iblis pun memerintahkan syaitan-syaitan supaya menjelajah ke merata penduduk langit dan bumi untuk mencari punca dan sebab kegelisahan mereka. Dalam penyiasatan, mereka dapati punca kegelisahan itu adalah disebabkan oleh bahang panas daripada turunnya ayat kursi di Madinatul Munawwarah. Maka ayat kursi ni tuan-tuan, dia adalah ayat Madaniyah, ya, Madani, turunnya di Madinatul Munawwarah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Nabi SAW suruh Sayyidina Zaid bin Thabit untuk catatkan ni, tulis, kemudian sebarkan kepada sahabat-sahabat, ya. Dalam sini dia tak tulis suruh sebarkan. Dia sebenarnya dalam hadis, dalam riwayat tu menyatakan Nabi SAW perintah kepada Sayyidina Zaid bin Thabit ini untuk tulis dan sebarkan supaya semua sahabat boleh amal. Itu, ya. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, yang bererti, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap kali mengerjakan solat fardu, nescaya Allah kurniakan kepada mereka hati orang-orang yang bersyukur, amalan mereka yang siddiqin, pahala para nabi, dan menghamparkan ke atasnya rahmat dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiadalah yang mencegahnya daripada memasuki syurga selepas mati. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini salah satu daripada kelebihan membaca ayat kursi. Maka kita biasanya baca ayat kursi ni setiap kali selepas solat, ya. Setiap kali selepas solat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi banyak hadis-hadis Nabi SAW, antaranya riwayat Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, yang menyatakan bahawasanya membaca ayat kursi ini berkesan menjadi pendinding sebelum tidur, ya. Itu antara riwayat yang ada di dalam kitab-kitab hadis, dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka yang istiqamah ni tuan-tuan, disebutkan di sini, dikurniakan mereka menjadi hati mereka ini menjadi hati orang-orang yang bersyukur. Ya, maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada amalan yang mana kalau kita amalkan, dia akan menetapkan hati kita, gitu. Antaranya lagi surah Al-Ikhlas, ya, antara lagi dengan zikir-zikir. Antara amalannya lagi yang sabit daripada hadis Nabi SAW, iaitu ayat kursi. Supaya hati kita ni dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diamalkan ayat kursi itu, ya. Kerana dengan amalan inilah dia akan mencahayakan hati, gitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bererti, tiadalah yang kekal atas amalan membaca ayat kursi
selepas setiap kali mengerjakan salat fardu itu, melainkan orang-orang yang siddiqin atau ahli-ahli ibadah. Jadi hadis ni tuan-tuan nak menerangkan kepada kita bahawasanya salah satu tanda orang itu adalah golongan siddiqin, golongan yang benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam ibadah. Dan juga nak dikatakan orang itu tergolong dalam ahli ibadah ialah apabila Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya taufik. Taufik ni apa? Iaitu kita kata rezeki untuk dia beramal, kekuatan untuk dia beramal, itu taufik. Maka seorang yang Allah kurniakan taufik untuk sentiasa melazimi pembacaan ayat kursi selepas daripada salat fardu, maka orang sebegini rupa diisytiharkan dalam hadis Nabi SAW sebagai golongan siddiqin dan ahli ibadah, gitu. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita tengok hadis sebelumnya tu, tiadalah yang mencegahnya daripada memasuki syurga selepas mati. Maknanya apa? Hanya kematian ni sahaja tunggu. Kalau orang ni sentiasa melazimi ayat kursi, tunggu kematiannya. Maknanya lepas kematiannya masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi dalam beberapa lagi riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat Tabrani antaranya, yang mana Nabi SAW juga bersabda, siapa yang melazimi ayat kursi setiap kali selepas salat fardu, maka tiada yang menghalang untuknya masuk ke dalam syurga melainkan kematian. Tu. Maknanya apa? Hanya tunggu je kematian ni. Kematian ni sahajalah yang menjadi penghalang dia ni untuk masuk ke dalam syurga Allah. Mati sahaja, maka orang sebegini rupa akan dikurniakan Allah syurganya, gitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi apa dia? Diriwayatkan juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bererti, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas salat fardu, maka terbelahlah 7 petala langit, maka tiada bertangkup semula sehingga Allah menilik kepada orang yang membacanya, lalu Allah mengampunkan segala dosanya, dan Allah mengutuskan satu malaikat supaya mencatat amal kebajikannya dari saat itu sehingga keesokan hari. Hebatnya kita kata pembacaan amalan ayat kursi ini, ya, sehingga kan kita kata langit-langit Allah Subhanahu wa taala itu terbelah, ya, menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas diberikan kepada orang tersebut. Kerana kita faham bahawa langit ini tempat turunnya rahmat Allah Ta'ala. Bila disebutkan terbelah di dalam hadis, ini membawa makna begitu banyak rahmat yang turun kepada orang tersebut, begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam kitab-kitab perubatan, antaranya dalam Tibbun Nabawi, antaranya disebutkan oleh Syekh Abul Abbas, antaranya mengatakan kalau kita ni nakkan, ini faedah lah daripada para ulama, kalau nakkan kecerdasan hati, ya, maka kita baca ayat kursi itu 50 kali, ditiup pada air kemudian diminum, dengan niat supaya Allah Ta'ala mencerdaskan hati kita, mencerdaskan akal pemikiran kita, gitu. Itu salah satu daripada amalan lah, amalan ataupun kita kata pengalaman para ulama, begitu, ya. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah, disebutkan lagi dalam riwayat yang lain, Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bererti, sesiapa sahaja yang membaca ayat kursi selepas setiap kali mengerjakan solat fardu, nescaya Allah memeliharanya sehingga ke waktu solat fardu yang berikutnya. Dan tiadalah yang memelihara atas amalan ini serta mengekalkan atasnya melainkan seorang nabi atau seorang siddiq atau seorang syahid. Maknanya orang-orang yang kalaulah dia ini dapat mengamalkan setiap kali selepas solat fardu, maka mereka ini termasuk dalam golongan-golongan siddiqin, golongan syuhada, golongan-golongan ahlul ibad, ahli ibadah, dan sebagainya.
Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat jugalah ada petua daripada guru-guru kami juga, yang mana kita kalau nak menghindarkan lagi, antara menghindarkan lagi daripada sihir, santau dan sebagainya, maka salah satu caranya juga adalah jadikan wirid harian ayat kursi ini selepas solat fardu kita satu kalilah. Tapi kalau ada masa-masa yang lain, dalam sehari itu kita baca kalau boleh 100 kali. Ini kalau boleh lah 100 kali. Paling kurang pun setiap kali selepas solat fardu 1 kali. Kalau dapat baca 100 kali, diniatkan menjadi benteng diri, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dikatakanlah antara kelebihannya, sehingga kan orang yang di hadapannya itu kerasukan jin pun, jin tu lari. Tu dia. Ini kalau 100 kali lah. Tapi kita buat ni kena faham, segala amalan yang kita buat, kita tahu ada faedahnya. Ada faedah untuk benteng diri, ada faedah untuk kita kata kebaikan-kebaikan yang banyak. Tetapi niatkanlah segala amalan itu kita niat kerana Allah Ta'ala. Niat dalam amal kita, aku buat ni kerana inginkan Allah Ta'ala. Maka kita fahamlah segala faedah dia tu Allah akan bagi, begitu. Jangan semata-mata kita niatkan itu sahaja, niat nak jadi benteng sahaja. Memang kita faham, niat nak jadi benteng sahaja itu pun dibolehkan. Tapi biarlah kita punya tahapan niat kita itu tahapan niat yang lebih tinggi, iaitu niat kita ini buat semata-mata nakkan Allah, maka pasti dan pasti lebih dari itu lagi Allah akan bagi. Pasti dan pasti lebih daripada itu lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Baik. Kemudian wirid yang ke-10, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tu. Ini biasa kita baca, imam kalau di masjid-masjid ni biasa baca lepas subuh lah kan. Baik. Maksudnya telah beriman Rasul dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga telah beriman orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitab Allah dan para rasulnya. Tidaklah kami, yakni Allah, membeza-bezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami sangat mengharapkan pengampunan dari Tuhan kami. Dan kepada engkau, yakni Allah Ta'ala, kami akan kembali. Tidak memberatkan oleh Allah terhadap seseorang kecuali mengikut kemampuan mereka. Seseorang itu akan dikurniakan atas segala amal baiknya dan sebaliknya dibebankan dengan dosa kerana perbuatan kejinya. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau timpakan bebanan ataupun bebankan siksaan ke atas diri kami kerana kelupaan atau kesilapan kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan ke atas kami sebagaimana engkau telah bebankan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dengan beban ni dengan mana ujian lah jangan kau uji kami sebagaimana engkau telah uji orang-orang yang terdahulu daripada kami, gitu. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan, yakni uji kepada kami apa-apa yang tidak sanggup kami laksanakannya. Maafkan dan ampunilah dosa-dosa serta kasihanilah kami. Engkaulah yang memimpin kami. Berilah kepada kami pertolongan untuk menghadapi orang-orang kafir. Ini surah Al-Baqarah. Baik. Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa? Fadilat dia, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bererti, tidaklah suatu kebajikan daripada kebajikan-kebajikan dunia dan akhirat, melainkan semuanya terkandung di dalam ayat khawatim, yakni penutup daripada surah Al-Baqarah.
Ini adalah penutup kepada apa? Kepada surah Al-Baqarah. Ini biasa kita baca tuan-tuan ya, ketika mana selepas daripada salat subuh. Dan dalam hadis-hadis yang banyak juga Nabi SAW telah sabdakan, dalam riwayat Bukhari antaranya, man qara'a ayatain, siapa yang membaca 2 ayat akhir surah Baqarah, kafatah, disebutkan apa? Maka cukuplah baginya. Apa tu? Apa yang dimaksudkan cukuplah baginya tu? Sabda Nabi SAW, siapa yang baca 2 ayat, ini sebelum tidur, ini di malam hari, kafatah, maka cukuplah keduanya bagi orang tersebut. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, di sini para ulama telah bahaskan, apakah yang dimaksudkan cukuplah keduanya ayat ni? Cukuplah kedua ayat ni bagi orang tersebut, iaitu yang pertama, Al-Imam Ibn Hajar menyatakan bahawasanya cukup di situ dengan makna seolah-olah telah cukup sempurna pahala solat malamnya. Tu. Ya. Seolah-olah apa? Telah cukup sempurna pahala solat malamnya, itu solat qiyamul lail. Itu antara pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua apa dia? Iaitu telah cukup baginya pahala yang sangat banyak daripada bacaan Quran, gitu. Jadi kita faham di sini tuan-tuan, bila kita sebut sahaja pahalanya seperti pahala seperti pahala qiyamul lail, itu menunjukkan pahalanya sangat banyak, itu maksudnya. Ya, itu bermaksud pahalanya sangat banyak. Bukan bermaksud dia tak perlu qiyamul lail lagi. Ya, sebab setengah yang memahami bahawasanya bila dah cukup pahala qiyamul lail, maknanya apa? Tak perlu qiyamul lail lagi. Maka ini adalah salah lah. Ya, kefahaman ini adalah salah. Kerana bila sebutkan pahalanya umpama cukup qiyamul lail, tu nak tunjukkan pahalanya besar, itu sahaja. Ya. Sebagaimana kita banyak kali kita ceritakan bahawasanya, satu orang yang pergi ke Masjid Quba kan, man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Siapa yang mereka ini bersuci kemudian mereka pergi salat di Masjid Quba, maka mereka mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Itu bukanlah bermakna mereka dah buat umrah. Ya. Nak buat umrah kat mana? Masjid Quba. Bukan begitu ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maksudnya apa? Pahalanya besar, itu maksudnya. Buat umrah tu lain lagi, ya, itu satu ibadah yang lain pula. Qiyamul lail, bangun untuk qiyamul lail, itu ibadah yang lain pula. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maknanya pahalanya sangat besar umpama dia ni bangun solat malam, gitu. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat pertama tadi apa? Seperti dia ni solat qiyamul lail, cukup pahala solat qiyamul lail dia. Yang kedua apa dia? Iaitu cukup seolah-olah dia ni membaca Al-Quran dengan pahala yang sangat besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga pendapat para ulama, iaitu dia telah menghindarkan segala keburukan-keburukan yang mungkin berlaku pada malam hari, gitu. Maknanya apa? 2 ayat terakhir surah Baqarah ini juga antara ayat pendinding, gitu ya. 2 ayat terakhir surah Baqarah ini juga antara ayat pendinding yang kita boleh baca ketika mana sebelum nak tidur. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satulah kita kata daripada kelebihan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkanlah oleh para ulama, ya. Kini fadilat dia satu saja kan. Dia letak fadilat dia satu. Sebenarnya fadilat dia banyak lagi sebenarnya. Disebutkan oleh para ulama, antaranya pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu yang kita tahu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu sampai habislah. Sadaqallahul azim. Yaitu perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Ketika mana malam tersebut
Kita biasa tahu bahawasanya yang Nabi SAW dapat perintah satu saja, itu perintah solat. Sebenarnya di malam tersebut, kalau kita baca lagi dalam kitab Kifayatul Muhtaj dan sebagainya, diriwayatkan bahawasanya pada malam tersebut ada 3 perkara yang Nabi dapat. Bukan solatnya. Ya, 3 perkara yang Nabi dapat. Yang pertama apa dia? Yang pertama salat 5 waktu ni. Satu-satunya perintah Allah yang Nabi SAW dapatkan di tempat yang paling mulia, iaitu di arasy Allah. Sedangkan perintah yang lain, perintah zakat, perintah puasa, itu semua perintahnya di bumi. Wahyu itu dapat di bumi. Maka yang pertama sekali perintah, iaitu Nabi SAW dapat perintah solat. Yang kedua, di malam Isra' dan Mi'raj jugalah diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, yang juga merupakan satu anugerah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi di malam tersebut, iaitulah 2 ayat terakhir surah Baqarah ni. Maknanya bila diturunkan ayat ni? Ketika mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tu. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya nak kata ayat ni antara ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Nak tunjuk ayat ni dia ada kemuliaan dia ada kelebihan yang sangat banyak yang dihadiahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, diberikan berita gembira kepada baginda Nabi SAW ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitulah apa? Allah firmankan kepada Nabi bahawasanya Allah akan mengampunkan umat-umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, gitu. Jadi 3 perkara tuan-tuan ya, ketika mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan lagi Ad-Darimi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya mempelajari ayat-ayat Khawatimul Baqarah, iaitu ayat penutup surah Baqarah ni, dan mengajarkannya pula kepada kaum wanita, kerana ia adalah rahmat daripada Allah, amalan-amalan untuk menghampirkan diri di sisi Allah, dan mengandungi doa yang kita hadapkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok yang saya katakan tadi tentang Isra' dan Mi'raj, menunjukkan ayat ni bukan sekadar pendinding, bukan sekadar dia ini seolah-olah pahalanya besar seperti solat malam kalau dibaca. Bahkan ayat ini pula menarik rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu biasa kita baca selepas subuh. Sebab apa? Di awal subuh ni pembuka hari, menarik rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebiasaan kita baca. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini antara kelebihan-kelebihan ya, fadilat daripada wirid-wirid yang biasa kita amalkan. Selalu kita amalkan, mungkin kita sekadar ikut, tapi hari ini kita belajar apa kelebihan dia, apa sejarah turunnya ayat ni, dan cerita-cerita, kisah-kisah di sebalik ayat ni. Baik. Kemudian yang ke-11 disebutkan lagi, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya Allah telah menyatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Dia. Para malaikat serta orang-orang yang berilmu juga mengakui yang Allah berdiri dengan keadilan, bahawasanya Allah Ta'ala itu maha adil. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini tak ada faedah dia tulis. Jadi faedah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, disebutkan bahawasanya dia adalah antara tasbih, dia adalah antara tasbih yang utama, dia adalah antara tasbih yang utama dalam
memperelokkan tauhid kita. Itu. Ini antara para ulama mengatakan bahawasanya ayat ni, zikir ni, wirid ni, syahidallahu annahu ini, kelebihan dia apa? Dia memperelokkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperelokkan kepercayaan akidah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah zikir ini antara zikir yang utama dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Kemudian katanya lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, yang ke-12, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diiktiraf oleh Allah ialah agama Islam. Itu surah Ali Imran. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita tengok dalam beberapa kitab tafsir, antaranya tafsir Baghawi, tafsir yang muktabar, yang dirujuk oleh para ulama kita. Maksud kepada inna ad-dina 'indallahil Islam ini ialah agama yang Allah redha adalah Islam, gitu. Ya, agama yang benar dan diredai Allah adalah Islam. Itu maknanya. Ini di sini dia tulis yang diiktiraf oleh Allah. Ya. Kenapa dia nak kita kata nak menghilangkan kesamaran kepada ayat ni. Iaitu apa? Ditakuti kalau orang tak faham ayat ni, dia akan kata Allah juga beragama Islam. Boleh faham? Allah beragama Islam. Itu masalah. Sedangkan Islam itu adalah satu aturan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita nak kata Allah ada agama ke? Allah beragama ke? Itu jangan salah faham tu. Maksud di sini adalah Allah berikan syariat kepada Nabi SAW. Bukan maksudnya Allah itu perlu beragama. Tidak. Dialah Tuhan yang cipta agama. Ya, dialah Tuhan yang cipta agama. Maka di sinilah lahir beberapa golongan yang sesat, yang mengatakan Tuhan itu pun seperti makhluk. Itu masalah tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah para ulama kita tafsirkan. Daripada tafsir Baghawi, maknanya apa? Agama yang Allah redha. Itu maksudnya. Agama yang Allah redha kita ni anuti. Itu maksudnya. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam surah Ali Imran, setelah daripada itu ada lagi kan, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mengambil agama Islam dinan sebagai agama, dan sesiapa yang mengambil agama selain daripada Islam sebagai agama, maka dia akan rugi nanti di hari akhirat. Maknanya apa? Yang ditaklif, yang disuruh beragama adalah makhluk. Gitu. Disuruh oleh siapa? Tuhan. Itu dia. Ya, itu kena faham di situ. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-13, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu surah Ali Imran juga. Kemudian sambunglah ya. Yang kau mana dia punya ni. Katakanlah ya Allah, engkaulah yang memiliki kerajaan, engkau juga yang memberi kekuasaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau jugalah yang berhak melucutkan kekuasaan dari sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau jugalah yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, serta engkau jugalah yang berhak menghinakan, yakni menjatuhkan sesiapa yang engkau kehendaki. Di tangan kekuasaan engkaulah semua kebaikan, dan engkaulah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ini ayat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah nak tunjukkan bahawasanya hakikat yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ke-14, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Maksudnya engkaulah yang memasukkan malam kepada siang, engkau memanjangkan malam, dan engkaulah yang memasukkan siang kepada malam, engkau panjangkan siang. Engkaulah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati,
serta engkaulah yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Maknanya mematikan yang hidup. Itu maknanya mengeluarkan yang mati daripada yang hidup tu, maknanya mematikan yang hidup. Engkaulah yang memberi rezeki dengan tidak terhingga kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Fadilat wirid 13 dan 14. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bererti, sesungguhnya ayat kursi surah Fatihah, surah Ali Imran ayat 18 dan 26 semasa hendak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat itu bergantung pada arasy Allah. Tu. Ya, ayat-ayat ni tuan-tuan, dia bergantung pada arasy Allah. Arasy Allah ni kita dah katakan sebelum ni, dia berada di atas langit. Ya. Arasy satu tempat yang berada di atas langit. Langit yang kita kata ada 7 tu, atas daripada langit yang 7 itu arasy Allah Subhanahu wa taala. Atas lagi daripada arasy diriwayatkan ada laut. Ada apa? Ada laut. Tu dia. Panjang lagi ya, cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala menciptakan ya, kekuasaan Allah ni. Di arasy ada lagi, atas arasy ada lagi. Disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Bawah daripada arasy itulah Sidratul Muntaha. Tempat yang kita kita terjemahkan sebagai adanya tanaman-tanaman, pohon-pohon bidara. Tu. Kan? Itu pun banyak lagi perbahasan para ulama. Sidir itu dengan makna bidara boleh, ataupun dengan makna tumbuh-tumbuhan syurga boleh, macam-macam. Tu dia. Ya, bawah daripada itu Sidratul Muntaha. Bawah daripada itu lagi Lauh Mahfuz. Tu. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia bergantung pada arasy Allah. Lalu berkata, adakah Tuhan, yakni hamba Allah, akan menurunkan kami, wahai Tuhan hamba, ke bumi Tuhan hamba? Maknanya ayat-ayat ini bertanya, adakah Allah SWT akan turunkan kami, wahai Allah, ke bumi dan kepada mereka yang berbuat maksiat terhadap Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak akan membaca akan kamu oleh seorang hambaku selepas setiap kali mengerjakan solat, melainkan aku akan jadikan syurga tempat kediaman mereka, dan akan aku tempatkan mereka di Hadrat Al-Quddus. Apa makna Hadrat Al-Quddus? Jadi para ulama mengatakan akan ditempatkan mereka ini di tempat-tempat yang mulia di syurga Allah Ta'ala, di tempat-tempat yang suci gitu. Dan aku perhatikan mereka setiap hari sebanyak 70 kali, dan aku tunaikan bagi mereka sebanyak 70 keperluan yang mereka hajati. Dan paling rendah ialah akan aku berikan kepada mereka keampunan terhadap segala dosa mereka. Ni kalau siapa baca ni tuan-tuan ya, banyak dia punya kelebihan-kelebihan dia, fadilat-fadilat dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan syurga pada dia. Kemudian ditempatkan mereka di tempat yang mulia. Kemudian mereka ini, segala keperluan mereka ini akan dihajati. Dan yang paling rendah sekali, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa mereka. Mengikut riwayat Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazli daripada Al-Muallim, bahawa tafsir Al-Fatihah dan Ruhul Bayan terdapat sedikit perbezaan kalimah di hujungnya, iaitu ditambah dengan ayat, melainkan aku lindungi mereka daripada segala seteru dan pendengki, dan aku berikan kepada mereka pertolongan. Ditambahkan lagi lah dalam hadis tersebut. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis yang banyak juga, antaranya riwayat Hakim ya, dan hadis-hadis yang banyak juga menceritakan tentang kelebihan ayat ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi mereka yang sentiasa membaca ayat ini, maka segala hajat-hajat mereka itu akan mudah dicapai. Ini antara ayat-ayat yang memudahkan hajat kita ini tercapai, begitu ya. Baik. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nampak Muaz, ini seorang sahabat, menunaikan solat fardu Jumaat di masjid. Keesokan harinya ketika berada di masjid bersama dengannya, maka baginda pun bertanya tentangnya, yakni tentang Muaz, apakah yang telah berlaku ke atasnya sehingga Muaz tidak hadir ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat. Lalu Muaz menerangkan dengan katanya, kemarin aku turun untuk pergi ke masjid
di pertengahan jalan aku telah ditahan oleh seorang Yahudi. Ni Muaz nak pergi masjid, tuan-tuan. Kemudian ditahan oleh seorang Yahudi. Kerana aku berhutang dengannya dengan jumlah yang agak banyak, iaitu sebanyak 1 uqiyah emas. Ni banyaklah ya. Aku tidak mampu untuk membayarnya pada masa itu. Maka dengan sebab itu aku tidak dibenarkan pulang. Setelah aku merayu-rayu kepadanya dan berjanji akan membayarnya apabila mendapat rezeki nanti, barulah orang Yahudi itu melepaskan aku setelah menahan aku selama beberapa jam. Sebab itulah aku tidak dapat hadir ke majlis kemarin. Setelah Rasulullah SAW mendengar segala keterangan daripada Muaz itu, maka baginda SAW pun bersabda yang bererti, biar aku ajarkan kepadamu 2 ayat, yakni surah Ali Imran ayat 26 dan 27 di atas. Surah Ali Imran, iaitu yang sebelumnya, tuan-tuan, daripada qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sampailah kepada tulijul laila fin nahar tu. Kata Nabi SAW apa dia? Biar aku ajarkan kepadamu 2 ayat surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Jika engkau mahu mengamalkannya, maka Allah akan meluaskan rezekimu untuk membayar hutangmu, sekalipun hutang itu sebesar gunung. Setelah itu Muaz pun mengamalkan 2 ayat tersebut sehingga dijadikan wirid, wirid harian dia lepas solat. Akhirnya Muaz dikurniakan Allah rezeki yang melimpah ruah dengan usaha yang dicurahkan. Kemudian dia melunaskan segala hutang yang ditanggungnya. Hadis ni riwayat Tabrani, tuan-tuan ya. Dan riwayatnya jayyid, riwayatnya baik. Maknanya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cerita kepada kita ni apa dia? Nabi SAW dia ajarkan kepada Sayyidina Muaz cara untuk melangsaikan hutang. Tetapi Sayyidina Muaz lepas dia amalkan ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dengan pekerjaan yang dilakukan, ditambahkan lagi amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ni antara amalan khusus yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka amalan ni juga walaupun diajarkan semata-mata kepada Sayyidina Muaz, kaedah dalam hadis al-ibrah bi'umumil dipahamkan daripada ayat ini bahawasanya ia juga diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maknanya kalau kita ni, tuan-tuan, ada masalah keuangan dan sebagainya, tanpa kita meninggalkan usaha dan ikhtiar, maka kita amalkanlah ayat ini. Dan ayat ini adalah ayat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada sahabatnya, yang akhirnya Sayyidina Muaz dapat membayar kepada Yahudi tersebut, bahkan dikatakan dia bagi lebih lagi daripada tu, kepada Yahudi tersebut segala hutang-hutang dia. Maka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ni kata para ulama, cara nak amalkan dia banyak sekali caranya. Antaranya diamalkan ni untuk untuk keluasan rezeki dan sebagainya. Antara caranya diamalkan ketika mana selepas solat. Antara lagi caranya diamalkan untuk dibaca di dalam solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat hajat. Ya. Dibaca dalam solat sunat hajat. Pada rakaat yang pertama tu, mula dengan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, kemudian tulijul lail ni dibaca 7 kali. Diulang 7 kali balik. Ya, diulang berapa kali? 7 kali. Itu pada rakaat yang pertama. Dan kemudian pada rakaat yang kedua itu dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Ini salah satu daripada cara kalau kita nak amalkan dengan cara solat sunat hajat. Untuk apa? Untuk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena faham, rezeki Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sekadar kita kata nilaian harta dan sebagainya. Rezeki itu pun banyak juga. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu rezeki, ya, maka akan diberikan kemudahan untuk kita selesaikan hutang kita. Diberikan kemudahan kepada kita rezeki yang banyak ni, antaranya anak yang soleh juga rezeki. Anak yang saleh, anak yang bermanfaat, yang mendoakan ibu dan ayahnya, itu juga rezeki. Ya. Kerana itu diajarkan kepada kita untuk mendoakan agar dibukakan pintu-pintu rezeki. Maknanya pintu-pintu rezeki ni banyak, bukan sekadar harta sahaja. Umur yang barakah itu juga rezeki. Maknanya rezeki ni satu perkara yang umum, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka
ada lagi beberapa cara oleh para ulama. Tadi yang kita katakan tadi tentang solat sunat. Ada yang kata juga selepas solat fardu. Ada juga dalam tafsir Durrul Mansur. Dalam tafsir menyatakan bahawasanya cara nak amalkan ayat ni yang diamalkan oleh Sayyidina Muaz, itu pun ada banyak pendapat tu kata yang selepas solat ada. Ya. Yang satu lagi pendapat para ulama kata yang diamalkan caranya macam mana? Sebelum tidur dibaca 7 kali. Minta maaf, dibaca 3, 5 ataupun 7. 3, 5 ataupun 7. Ya. Ini dalam kitab tafsir Durrul Mansur. Menerangkan macam mana nak amal ni. Iaitu sebelum tidur baca 3, 5 ataupun 7. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam kitab-kitab para ulama pun menerangkan cara macam mana kita nak amalkan ayat-ayat yang telah diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada kita kata kita memahami wirid-wirid yang kita baca ini bukan sekadar selepas daripada solat, bahkan ayat-ayat ini juga ada banyak manfaatnya yang boleh kita bacakan mungkin selepas daripada sebelum kita tidur, ya, ketika mana solat sunat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa setakat ini sahaja. Ya, kemudian kita akan sambung lagi pada muka surat yang seterusnya, ya, iaitulah wirid yang ke-15 berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni lagi banyak hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Tabrani, dalam riwayat Baihaqi, macam-macam riwayat yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas, kelebihan surah Al-Ikhlas. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbahasan kita pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Tak ada, ya? Baik, ya, sila. Ya. Ayat terakhir surah Al-Baqarah tadi, dia dibaca dalam digolongkan dalam ayat-ayat ruqyah. Ya. Dibaca dalam perubatan Asy-Syifa pun diamalkan. Dan apabila dibaca dalam rumah pun tiada gangguan dari syaitan. Ya. Pada ustaz dalam ayat terakhir. Baik. Dia sebenarnya itu yang kita dah bacakan tadi, dia ada beberapa riwayat yang menyatakan ayat tersebut antara ayat pendinding. Bukan sekadar ayat tu, bahkan Fatihah juga Nabi SAW menyatakan bahawasanya dalam satu riwayat juga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Macam mana ayat dia? Dalam riwayat dalam Sahih Bukhari. Adakah kamu tahu bahawasanya Fatihah itu juga ruqyah? Adakah kamu tahu bahawasanya Fatihah itu juga ruqyah? Ruqyah ni dengan makna apa? Dengan makna ayat-ayat yang tertentu, dia beberapa fungsi, dia manfaat dia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ayat-ayat tersebut, ya, ada keberkatan untuk menghindari daripada jin, sihir dan sebagainya. Maka setiap daripada para ulama ini mereka amalkan. Di kalangan mereka yang amal ni para awliya Allah, para wali-wali. Misalnya Imam Nawawi dalam kitabnya Tibbun Nabawi dan sebagainya. Para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, ada setengah daripada mereka kata setelah daripada kita nak tidur, sebelum kita nak tidur bacakan ayat tu. Sebelum nak masuk rumah baca ayat tu. Setelah kita keluar rumah baca ayat tu, hembus kat pintu pun ada, macam-macam. Jadi itu semua adalah daripada tajribah. Tajribah ni apa? Pengalaman ulama. Dia panggil apa? Tajribah, iaitu pengalaman ulama. Pengalaman ulama ini sebahagian daripada hukum yang ada dalam fiqh kita membolehkan. Maknanya apa? Pengalaman ulama itu dibolehkan dengan syarat, ya, kita kata dia tak melanggar syariat. Yang keduanya adalah, ya, kita faham dia adalah ulama yang benar. Ya, kita faham dia adalah ulama yang benar. Macam tadi saya bacakan dalam tafsir Durrul Mansur. Ya, dalam tafsir Durrul Mansur ni tuan-tuan, ulama yang hebat kita kata yang mengarang kitab ni, dia kata antara caranya nak baca sebelum tidur baca. Sebab apa? Pengalaman bagi dia
Dia amalkan ayat tu, pengalaman ni dia dapat ilhamnya sebelum tidur gitu. Contohlah macam kita ni nak anak-anak nak periksa kan, SPM ke apa ke, contohlah. Maka mereka pun diajarkan oleh ustaz-ustaz datang pada tok guru ni kata bacalah Yasin tu 3 kali contohnya. Kerana biasa yang baca 3 kali Yasin ni secara adatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia kebaikan nak jawab periksa, contoh macam tu. Maknanya ini sekadar pengalaman sahaja. Orang kata mana ada hadis sahih, tak ada pun katanya kan. Hadis Nabi tak pernah ajar pun baca sebelum tidur. Kita kena faham bahawasanya ada ketikanya bila Nabi SAW ajar kepada para sahabat, contohnya 2 ayat tadi tu, Nabi ajarkan kepada para sahabat, dan sahabat itu pula dia baca, Nabi tak beritahu pada dia kaifiat macam mana nak baca. Nabi kata lazimi sahaja baca ni. Sebab itu ada tafsiran para ulama yang kata kemungkinan yang dia baca tu sebelum tidur, dan kemungkinan yang dia baca selepas solat. Nak kata apa, sahabat ni dia buat kemungkinan dengan cara dia, tapi Nabi ajar dia, okey begini cara dia, ayat dia macam mana, ayat dia begini. Kemudian kamu nak baca. Untuk apa? Untuk menyelesaikan hutang kamu. Jadi dia pun pilihlah waktu, ataupun dia pun dapatlah ilham bagaimana waktu nak bacakan ayat ni. Jadi dia pun ajarkan kepada kita, bacalah ayat ni seperti mana dalam tafsir tadi, bacalah ayat ni sebelum tidur. Contoh macam tu. Kerana apa? Kerana saya dulu baca sebelum tidur, Allah mudahkan urusan saya. Gitu. Maknanya apa? Ini atas dasar pengalaman. Dalilnya daripada dalil yang sahih, suruh baca. Itu dalil yang jelas, dalil yang asas. Cara nak amal dia tu, itu terbuka luas kepada kita. Bila masa kita nak amal? Nabi SAW ziarahi Masjid Quba itu pada hari Rabu. Kemudian Nabi SAW ziarahi maqam Sayyidina Hamzah itu pada hari Sabtu. Ataupun ada setengah riwayat kata hari Jumaat. Maknanya apa? Kita faham secara dalil umumnya Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fazuruha. Nabi SAW kata dulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur, kata Nabi SAW. Sesungguhnya ia mengingatkan kamu kepada kematian. Maka Nabi pun ajar sahabat. Nabi ajarkan sahabat secara umumnya ziarahlah kubur bila-bila masa, tapi Nabi tetapkan jadual. Adakah boleh kita menetapkan jadual amalan? Hari ini saya nak baca Yasin, esok saya nak baca surah Kahfi contohnya, esok lagi saya nak baca la ilaha illallah 10,000 kali. Boleh ataupun tidak? Kita tak pernah mengatakan wajib. Nabi kata wajib baca Yasin hari ini contohnya, tak pernah pun. Nabi bagi dalil secara umum, kita yang mewajibkan diri kita sendiri untuk baca. Supaya apa? Supaya kita berdisiplin baca. Itu maksudnya. Bila ulama ni dia mendisiplinkan diri dia untuk baca, contohnya setiap malam, maka tak datang orang pada kita, ustaz, macam mana ni, saya punya masalah, saya begini. Ulama ni pun dia pernah ada masalah begini dan dia amalkan pada waktu-waktu begini, jadi dia pun kata beginilah, amalkanlah amalan ni pada waktu begini. Contoh macam tu. Dia tak pernah kata Nabi kata amal ni mesti waktu ni, tak boleh waktu lain, tak pernah ada. Maksudnya apa? Itu atas dasar pengalaman, tajribah. Dia panggil mujarrabah, tajribah para ulama. Di sisi fiqh itu diharuskan. Kita tak kata, kalau contohnya ada setengah para ulama tu kata sehingga mesti khatamkan 70,000 kali la ilaha illallah. Itu atas dasar pengalaman ulama. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mimpi orang tu dilepaskan daripada azab kubur contohnya. Kan? Mereka diberikan oleh Allah. Mereka orang yang dekat dengan Allah. Maka mereka pun kata, saya semalam saya mimpi, bila saya sedekahkan la ilaha illallah ni 70,000 kali kepada si mati, Allah Ta'ala berikan saya ini mimpi, dia ni masuk di dalam nikmat pula. Sebelum tu saya mimpi di dalam azab. Adakah boleh kita mimpi orang yang telah mati? Dalam Kitabur Ruh, dalam Kitabur Ruh menyatakan bahawasanya harus orang mati itu hadir dalam mimpi orang yang hidup. Maka boleh jadi para ulama kata isyarat, kalau dia hadir dalam keadaan baik, maka isyaratnya insya-Allah mudah-mudahan baiklah di alam kuburnya. Kalau tak baik, maka itu yang kita yang di alam dunia ni kita kena transferkanlah, tolonglah dia.
Maka sebab itulah ada ulama yang bagi 70,000. Bila transferkan 70,000, esoknya direzekikan oleh Allah, dia dalam keadaan yang masya-Allah diberikan nikmat. Jadi orang pun tanya, macam mana ni? Saya semalam mimpi, ya, mak saya berada dalam azab dan sebagainya. Macam mana ya Syekh? Syekh ni kata, cubalah untuk sedekahkan 70,000 tahlil. Kenapa? Pengalaman dia. Itu dia. Bukan dia kata ni wajib ni. Kalau tak 70,000 neraka kekal selamanya. Tak, bukan. Tak guna faham. Dia pun tak kata ini daripada hadis Nabi SAW. Nabi wajibkan 70,000. Tidak. Ini berdasarkan pengalaman dia. Kita serah pada Allah. Kalau di sisi dia pengalaman dia dapat, maka dia akan cuba kongsikan kepada orang lain selagi mana dia tidak ada apa-apa yang bertentangan dengan syarak gitu. Jadi sebab tu surah Al-Baqarah tu macam-macam guna. Kan? Macam-macam guna. Orang masuklah rumah, orang buat apa, jadi doa lah, jadi ayat doa hembus pada air dan sebagainya, macam-macam lagi yang digunakan oleh para ulama kita. Tak ada masalah pun. Cuma hari ini datang setengah orang, dia kata ni tak ada dalil, ni tak ada dalil, ni tak ada dalil, ini Nabi tak buat, itu tak buat. Kita tak pernah kata pun amalan-amalan yang kita buat tadi tu, ya, Nabi ajar macam tu, tak. Tapi yang diajarkan kepada kita tu dalil umum dia. Baca 2 ayat ni, itu dalil umum. Macam mana nak baca? Itu sahabat yang buat tu. Itu sebab ada tafsiran, 2 tafsiran daripada tafsir Durrul Mansur tu. Macam mana sahabat tu buat? Sebab apa? Sebab mereka pun mungkin fikirkan pada fikiran mereka, mungkin sahabat tu baca lepas solat. Mungkin dia baca sebelum tidur. Kerana dalam hadis tak jelas Nabi SAW suruh dia baca bila. Tu dia. Nak beritahu pada kita apa ni? Nak beritahu pada kita tak ada masalah. Nak amal bila-bila silakan. Nak amal, adakah contoh kita kata nak amalkan bila-bila, lepas subuh ke, lepas solat zuhur ke, lepas asar ke, lepas maghrib, silakan, tak ada masalah pun. Diberikan keluasan kepada kita. Yang penting amal tu amal daripada Nabi SAW Maka kita nak buat jadual, silakan jadual amalan. Itu sahaja sebenarnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yu'allimuna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.